Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan dan kejahatan oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 1. Fasal 2. Tingkat-tingkat kebajikan yang disuruh kerjakan. Kita periksa dahulu tingkat kebajikan yang ketiga yang mengumpulkan segala jenis kerja kebajikan itu, iaitu tingkat berbuat adil, tingkat berbuat ihsan dan tingkat melakukan kasih saudara, berbuat murah hati, beri-memberi, tolong-menolong dan sebagainya seperti antara kerabat-kerabat yang rapat. Berbuat adil. Perbuatan adil atau sifat berbuat adil itu, jika dengan ertinya yang sebenar dan sekeras-kerasnya, ialah bermakna bahawa seseorang hendaklah berbuat kepada orang lain secukup-cukup, sebagaimana dan sebanyak mana dirinya sendiri atau pihak yang diwakilinya diperbuat oleh orang lain itu. Tiada lebih dan tiada kurang. Ia hendaklah membalas atau mengembalikan kepada orang itu sesuatu kejahatan atau kejahatan sebanyak mana dan setimbang mana yang orang itu telah memberi. Demikian lagi, yang dikatakan adil itu hendaklah kita berbuat kepada sesuatu manusia atau kepada binatang pun apa yang kita sendiri suka kalau mereka berbuatnya kepada diri kita. Dan hendaklah jangan kita berbuat kepada mereka apa-apa jua yang kita sendiri tiada suka kalau mereka berbuatnya kepada diri kita. Barang apa pun yang kita hendak perbuat kepada orang lain, hendaklah kita rasakan dahulu kepada diri kita sendiri. Kalau kita rasa sakit atau rugi atau tak suka diri kita yang kena yang demikian itu, misalnya kita tak suka barang kita dicuri orang, kita tak suka orang menipu kita atau merampas hak kita, atau orang mungkir janji dan sebagainya. Kita tak suka kalau orang mengata-ngata, menganiaya atau menyakiti hati kita. Maka begitulah juga pada orang lain itu. Bidal orang tua-tua berkata, cubit paha sendiri dahulu sebelum mencubit paha orang lain. Dan kata bidal yang lain, ikutlah hukum memiak daging. Sikit pada kita, sikitlah pada orang. Maka demikian itulah juga pada perkara berbuat baik kepada orang, iaitu hendaklah dikira sama timbang betul sebagai balasan baiknya atau sebagai yang kita sendiri rasa diri kita suka menerimanya. Yang demikian baharulah adil namanya. Bahawa tingkat adil inilah tingkat berbuat baik yang sekurang-kurangnya kerana ia dilakukan atas kira membalas baik atau jahat, sama timbang kepada pihak yang dibalas baik atau jahat itu, dengan tiada berlebih dan berkurang. Begitu juga pada seorang yang tiada menjahati orang oleh kerana dirasanya dirinya sendiri tiada suka kalau dijahati orang, demikian itu pula. Kelakuannya itu adil namanya, iaitu baik, tetapi masih pada darjah baik yang sekurang-kurangnya. Berbuat adil itu termasuklah di dalamnya bukan sahaja kerja-kerja menyempurnakan hak sama timbang kepada orang seperti yang telah disebutkan itu, tetapi juga termasuk segala kerja menyempurnakan tanggungan dan kewajipan kepada diri sendiri sebagaimana kepada orang lain. Kerana semuanya itu adalah daripada jenis berbuat baik kerana hendak mendapat balasan baik atau kerana mendahului baik yang diharap-harapkan dapat setimbang dengan perbuatan itu. Istimewa pula jika diingatkan bahawa orang lain pun ada tanggungan dan kewajipan yang mesti disempurnakannya kepada kita. Tambahan pula, memang sebenarnya bahawa seseorang boleh berlaku tidak adil bukan sahaja kepada orang lain tetapi kepada dirinya sendiri pun juga. Berbuat adil kepada Allah.
Sekalian yang telah diterangkan ini ialah jika antara diri seseorang dengan sesama manusia dan dengan makhluk yang lain. Adapun jika dalam perhubungan antara kita dengan Allah, mana berbuat adil itu berarti bahawa sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita dengan berbagai-bagai kurnia dan nikmatnya, maka kita hendaklah pula memberi kepada Allah segala yang terhak baginya kerana kurnia-kurnianya itu, iaitu sekurang-kurangnya bersyukur kepadanya. Dan lagi hendaklah jangan dengan sebarang kelakuan dan perbuatan kita menjadikan seolah-olah Allah itu dipersalahkan. Demikian pula kita hendaklah jangan memberikan kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah sahaja barang sesuatu yang terhak hanya kepada Allah. Umpamanya kasih kita, takut kita, perhambaan hati kita dan penuhanan kita. Perbuatan menyekutukan Tuhan-Tuhan palsu dengan Allah adalah sebesar perbuatan tiada adil kepada Allah. Demikian juga adalah amat berlawanan dengan kehendak-kehendak adil kepada Allah jika seseorang manusia mengambil dan memakaikan kepada dirinya sesuatu sifat kesempurnaan yang khas terpunya kepada Allah sahaja. Misalnya, menurunkan wahyu dan agama atau hukum-hukum agama kepada manusia adalah hak yang terkhas bagi Tuhan sahaja. Maka jika ada siapa-siapa manusia mengambil dan meletakkan kepada dirinya hak ketuhanan ini, lalu berusaha merekakan sesuatu hukum agama dan berikhtiar memberi kepada hukum rekaannya itu taraf hukum yang turun dari Tuhan atau yang diturunkan oleh Tuhan dengan sebenar menerusi Rasulnya, sebenarnya nyatalah orang itu telah melanggar dan melangkahi sempadan adil terhadap Allah. Pendeknya, perbuatan memelihara dan menyempurnakan kehendak adil dalam perhubungan dengan Allah itu tetaplah akan menghapuskan segala jenis perbuatan syirik, yakni menyekutukan Tuhan, tiada setia dan tiada taat kepada Allah. Dalam pada itu, segala kerja menyempurnakan kewajipan dan tanggungan kepada Allah itu adalah artinya termasuk dalam jumlah berbuat adil kepada diri juga selain daripada berbuat adil kepada Allah. Berbuat ihsan. Lebih tinggi lagi tingkat berbuat adil itu ialah tingkat berbuat ihsan, iaitu berbuat baik bukan dengan kira membalas atau memberi sama timbang kepada pihak yang dibuat baik itu, dan bukan pula kerana hendak mendapat balas, tetapi hanya kerana berbuat baik semata-mata sahaja. Orang yang berbuat baik pada tingkat ini hendaklah dengan tidak mengira apa dan bagaimana perbuatan orang lain itu kepadanya. Ia hanya berbuat baik kepada orang lain walau apapun perbuatan yang telah diterimanya atau akan diterimanya dari orang lain itu, baik atau jahat. Ya, walaupun orang lain itu berbuat jahat kepadanya, memusuhi dia atau menyakiti dia, ia mestilah berbuat baik kepadanya. Sebarang perbuatannya yang baik pada tingkat ini, hendaklah jangan terbit dari perasaan dan pemikiran balas-membalas. Tetapi hendaklah ia berbuatnya dengan tidak kira, walaupun orang telah berbuat budi atau berbuat bencana kepadanya, telah berlaku baik atau berlaku jahat terhadap dia, telah melakukan kasihan dan menolong atau telah berbuat zalim dan menganiaya akan dia, telah berlaku ikhlas dan betul kepadanya atau berlaku curang, bengkok dan serong. Jadi, nyatalah berbuat baik kepada orang atas sifat-sifat demikian lebih tinggi darjat susilanya daripada berbuat baik atas sifat-sifat tingkat adil atau sama timbang tadi. Perbuatan mengampun atau memaafkan kesalahan, perbuatan murah hati, memberi-beri dan gemar menolong, suka memberi nasihat pada jalan-jalan yang baik, sedia mahu bertolak ansur dan berlebih kurang, segala jenis perkhidmatan kebajikan masyarakat umum dan lain-lain sebagai itu adalah termasuk dalam bahagian ini belaka.
Demikian pula segala usaha menggalakkan kemajuan ilmu pengetahuan dan menaunginya. Usaha-usaha menyusun dan mengatur segala cawangan ilmu pengetahuan yang berbagai-bagai itu. Mengarang kitab-kitab atau buku-buku. Mengajarkan ilmu. Bahkan usaha-usaha menuntut ilmu pengetahuan dan usaha mencarinya juga dengan jalan-jalan penyiasatan dan penyelidikan adalah semuanya itu termasuk di bawah kepala ini. Maka istimewa sekali demikian jika tujuan yang dimaksud daripadanya bersih untuk kebajikan manusia seumumnya, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Apalagilah jika menyatakan kedua-dua pihak itu sekali dan bukan ditujukan kerana faedah diri sendiri. Berbuat baik sebagai ita'izil qurba. Tingkat yang akhir dan tertinggi sekali daripada kerja-kerja berbuat baik itu dalam pertumbuhan sifat-sifat budi mulia pada manusia ialah yang disebut dan dijeniskan sebagai ita'izil qurba, iaitu memberi-beri, bermurah hati, berlaku kasih mesra dan sebagainya kepada orang lain, sama seperti di antara anak beranak, adik-beradik dan saudara mara yang karib. Perkataan ita'izil qurba itu maknanya yang asal ialah memberi-beri kepada mereka yang ada perhubungan darah rapat dengan kita, seperti yang dimisalkan itu. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas memang dapat juga difahamkan daripadanya dengan mengira perkataan zil qurba, iaitu sebagai mensifatkan rupa memberi-beri dan berbuat baik yang dibahasakan dengan perkataan ita itu, yakni memberi-beri atau berbuat murah semacam mana? Jawabnya, semacam memberi-beri kepada orang kerabat rapat kita. Umpamanya itu, bapa memberi kepada anak dan sebaliknya. Bagaimanapun, nyatalah, berbuat baik dalam tingkat ini, jika hendaki kita melakukannya bukan sebagai membalas barang sesuatu kebaikan yang telah diterima dan bukan pula dengan perasaan berbuat baik lebih daripada baik yang telah diterima itu. Tetapi hanyalah semata-mata dengan sebab dorongan rasa kasih sejati yang semula jadi, sebagaimana yang dilakukan kepada kerabat darah daging sendiri, yang sangat rapat perhubungannya. Jadi tentulah ini suatu tingkat yang lebih jauh tinggi darjat kesusilaannya daripada tingkat berbuat ihsan tadi. Dalam tingkat ihsan, orang yang berbuatnya itu mungkin ada juga terbayang-bayang dalam lubuk hatinya ingatan bahawa orang yang diperbuat baik itu telah ada berbuat satu-satu budi kepadanya pada satu masa dahulu dan sekarang ia hendak membalas dengan suatu perbuatan yang lebih baik pula. Dari situ ia mungkin akan mendapat pujian kerana perbuatannya itu dan barangkali juga akan membangkitkan rasa terhutang budi dan terima kasih dari orang itu sendiri. Ataupun jika umpamanya ia memaafkan seseorang yang telah berbuat salah atau berbuat tidak patut kepadanya, maka mungkin ada di dalam hatinya rasa megah atau rasa puas hati kerana kemurahannya itu. Dan barangkali berserta dengan harapan mudah-mudahan kemaafan yang diberinya itu akan menukarkan seorang seteru menjadi sahabat. Demikianlah jika pada peringkat berbuat ihsan. Tetapi pada tingkat ita'izil qurba, seseorang berbuat baik kepada seorang lain hanyalah kerana dorongan rasa kasih semula jadi sahaja. Keadaannya pada peringkat ini serupa dengan seorang ibu kasih kepada anak-anaknya. Sebagaimana kasih ibu itu terbit hanya daripada dorongan semula jadi, begitulah juga dikehendaki perbuatan seseorang berbuat baik kepada orang lain dalam tingkat ita'izil qurba ini. Segala pengorbanan dan susah payah yang ditanggung dengan rela hati oleh seseorang ibu kerana anak-anaknya itu bukanlah sekali-kali didorong oleh perasaan harap mendapat balas atau mendapat penghargaan dan terima kasih sekurang-kurangnya, tetapi semata-mata terpancar dari mata air kasih semula jadi yang telah ditanamkan. Tuhan dalam tabiat kejadiannya, pendeknya, pada peringkat ita'izil qurba ini,
perkembangan budi mulia manusia menjadi cukup dengan sepenuhnya. Berbuat baik kepada makhluk Allah. Di sini boleh diambil ingatan bahawa dalam perhubungan manusia dengan Tuhan, manusia tidaklah mungkin boleh melebihi dari tingkat adil sahaja. Kerana soal manusia berbuat baik kepada Tuhan tidaklah boleh berbangkit sama sekali. Ia tiada dapat dikatakan berbuat baik kepada Tuhan walau atas barang apa rupa pun. Bahkan, ia boleh dikatakan berbuat ibadat atau berbuat bakti kepada Tuhan. Tapi tidaklah berbuat baik kepadanya. Hanya kepada sesama manusia dan makhluk lain seperti dirinya yang ia boleh berbuat baik menurut keadaan budinya sendiri pada tingkat ihsan dan ita'izil qurba. Maka ini adalah di dalamnya suatu isyarat yang halus dan indah sebagai arahan bahawa untuk hendak mencapai kehampiran kepada Allah dan mendapat nikmat keredaannya adalah amat perlu bagi manusia mesti berbuat baik kepada makhluk Allah. Bahkan sesungguhnya inilah isyarat yang tersimpan dalam firman Tuhan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada engkau. Suratul Qasas ayat 77. Yakni tidak dikata wa ahsin ilallah. Kerana berbuat baik kepada Allah dari manusia adalah suatu perkara yang tidak terupa pada akal. Tetapi berbuat baik kepada makhluk Allah memang ada terkandung maksudnya dalam perkataan wa ahsin. Itu saja dengan tak payah ditambah ilan nas atau ila ibadillah atau lain-lain yang munasabah.